Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu dengan kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada kawan yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada kawan yang baru satu jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Alright guys, so dalam video kali ini kita akan membincangkan sedikit sebanyak mengenai enjin daripada Proton. Enjin yang saya maksudkan adalah daripada model CamPro. Untuk enjin CamPro ini, ia merupakan menjadi kebanggaan kepada negara kita. Enjin CamPro ini merupakan kerjasama di antara Lotus dan Proton. Enjin ini mula dibina pada tahun 2000. Nama CamPro merupakan singkatan daripada Cam Profile Lift, yang mana teknologi CamPro ini lebih kepada CamShaft. Nanti saya akan ceritakan lebih detail lagi apa yang menariknya mengenai enjin CamPro ini dan berapa jeniskah enjin CamPro yang Proton hasilkan sepanjang pengeluarannya. Enjin CamPro ini mula digunakan di Malaysia pada tahun 2004. Antara jentera yang mula-mula menggunakan enjin CamPro ini adalah Proton Gen 2. Seterusnya Proton Satriya Neo, Proton Wajah dan Proton Izora. Okey, semasa permulaan enjin CamPro ini dikeluarkan, iaitu yang dimasukkan pada Proton Gen 2, enjin ini mendapat kritikan ataupun komplain daripada orang ramai kerana ianya boleh dikatakan mengalami masalah pada top, boleh dikatakan agak lemau pada RPM 2000 hinggalah 3500 RPM. Dan satu lagi masalah untuk Proton Gen 2 first model ini ataupun enjin CamPro first model ini adalah mengenai minyak ataupun penggunaan bahan api yang agak tinggi pada masa itu. Itu untuk varian automatik sahaja. Untuk varian manual tidak ada kritikan daripada segi enjin. Sebab daripada apa yang saya tahu, ramai yang puji mengenai Proton Gen 2 ini yang varian manual, kerana untuk varian manual ianya boleh sampai pada RPM yang tertinggi. Senang cerita, RPM redline. Okey, bermulalah daripada situ model enjin CamPro ini dibible ataupun diberi sentuhan lain tetapi tetap menggunakan nama CamPro. Antara model-model enjin CamPro yang Proton keluarkan adalah CamPro IAFM, CamPro IAFM Plus, CamPro CPF, CamPro CPE dan yang terakhir sekali VVT. Kesemua model enjin CamPro yang Proton keluarkan ini terdapat dalam dua varian, iaitu varian 1.3 liter S4PE dan 1.6 liter S4PH. Yang menariknya mengenai enjin CamPro daripada Proton ini, kesemuanya dalam bentuk sistem DOS, Double Overhead Can, iaitu DOS 16 watt. Tidak seperti enjin Proton sebelum ini iaitu 4G, ada Sol Single Can dan ada DOS Double Overhead Can. Okey, balik cerita kita mengenai enjin CamPro first model yang dimasukkan pada Proton Gen 2, yang mana mendapat kecaman daripada orang ramai. Selepas itu Proton telah membaik pulih, yang mana Proton telah mengeluarkan enjin CamPro CPS. Model enjin CamPro CPS ini dimasukkan pada Proton Gen 2 H-Line, Proton Satriya Neo, Proton Wajah dan Proton Izora. Teknologi CPS ini bermaksud Cam Profile Lift Switching, yang bermaksud injak akan terbuka pada RPM yang ditetapkan. Model ini ataupun teknologi ini sama seperti VTEC dan MyVac, tetapi ianya tidaklah sekuat VTEC dan MyVac. Lepas itu pada tahun 2008 Proton mengeluarkan enjin CamPro IAFM. Enjin ini sama seperti enjin yang dimasukkan pada Proton Gen 2 first model tadi, tetapi telah diperbaharui daripada segi intake. Kenapa ianya diberi sentuhan daripada segi intake? Okey, IAFM ini bermaksud Intake Air View Module, iaitu pengawalan udara masuk pada bahagian enjin. Maknanya di sini udara tidak masuk serentak seperti enjin CamPro first model tadi, iaitu RPM rendah boleh dikawal sekitar 2000 hingga 3500 RPM, yang menjadikan ia lebih stabil daripada enjin sebelum ini. Selepas enjin IAFM ini dikeluarkan, enjin IAFM Plus pula dikeluarkan. Untuk enjin ini terdapat sedikit sebanyak pembaik pulih yang diperbaharui, terutamanya daripada segi horsepower yang lebih sedikit daripada sebelum ini. Enjin ini mula dikeluarkan pada tahun 2008 sehinggalah 2012. Enjin CamPro terakhir
IAFM Plus ini dipasang pada Proton Prevate, iaitu pada tahun 2012. Selepas enjin IAFM Plus dikeluarkan, Proton terus mengeluarkan enjin lagi, iaitu Kempro CFE yang bermaksud Charger Fuel Efficiency. Enjin ini merupakan enjin pertama Proton yang Proton keluarkan dalam versi turbo ataupun sistem turbo. Enjin ini dipasang pada bodi yang saya boleh katakan agak berat, iaitu Proton Izora, Proton Prevate dan Proton Suprema S. Tetapi enjin CPS ini sesuai untuk enjin paling tinggi horsepower dari kebanyakan enjin Kempro yang lain. Dan enjin Kempro CPS ini juga merupakan enjin Kempro terakhir yang menggunakan nama Kempro. Selepas itu ia hanya menggunakan nama VVT, Variable Valve Timing. Tetapi teknologi ini diambil daripada model Kempro juga. Model VVT ini sama seperti enjin Kempro juga, ada dua versi, iaitu versi 1.3 liter dan versi 1.6 liter. Model VVT ini mula dipasang pada tahun 2014 pada bodi Proton Iris, dan pada tahun 2016 ianya dipasang pada Proton Saga serta Proton Persona. Enjin VVT ini merupakan enjin terbaru daripada Proton. Ia boleh dispesifikasikan sebagai enjin mesra alam. Boleh dikatakan kurang penggunaan bahan api. Alright guys, so itu adalah beberapa model enjin Kempro yang Proton keluarkan. Alright, so sebenarnya ada lagi model enjin Kempro yang Proton tidak pernah keluarkan. Ia hanyalah prototype sahaja. Tetapi yang menariknya, projek ini telah berjaya. Ia adalah enjin Kempro Hybrid. Enjin ini diambil daripada enjin Kempro S4PH, iaitu enjin 1.6 liter, tetapi telah diubah menggunakan motor elektrik dikenali sebagai EV. Dengan kuasa motor yang dimasukkan pada enjin Kempro Hybrid ini adalah 144 volt dan 30 kW. Untuk projek ini sebenarnya ianya sudah lama siap, sekitar tahun 2007 lagi. Saya tak tahu kenapa Proton tidak komersialkan enjin ini kepada public. Jadinya jika korang tahu kenapa, korang cuba komen dekat bawah kenapa Proton tidak mengeluarkan enjin hybrid ini pada hari ini. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan kita semua mengenai enjin Kempro. Jadinya saya harap video ini dapat memberi kita semua sedikit sebanyak knowledge mengenai enjin Kempro ini. Jadinya jika anda ada apa-apa cadangan mengenai enjin Kempro ini yang saya terlepas pandai, yang saya terlupa untuk bagi tahu, anda boleh ajukan dekat ruang komen di bawah. Dan satu lagi, apa yang anda tahu untuk modifikasi enjin Kempro ini untuk dapatkan horsepower yang agak tinggi, anda boleh ajukan juga di ruang komen di bawah. So saya rasa saya sudah boleh akhiri video ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.